Mengikut laporan, lelaki terbabit menggunakan akaun Facebook atas nama Ricky Shane. Dia memuat naik komen berkenaan di bawah barutan berita dalam talian. Tempat tinggal seorang pemuda di Kinabalu, Sabah, digeruduk sekelompok orang gara-gara komentarnya di media sosial. Pemuda dengan akun bernama Ricky Shane itu menyebut mentaliti sampah atau mentalitas sampah. Saat itu ia mengomentari masalah tulisan Allah pada kaos kaki yang kini jadi isu yang panas di Malaysia. Sampai-sampai pabrik kaos kaki tersebut harus ditutup untuk sementara. Nah, berikut ini videonya. Membuat komen berbau penghinaan terhadap kalimat Allah semalam. Mengikut laporan, lelaki terbabit menggunakan akaun Facebook atas nama Ricky Shane. Dia memuat naik komen berkenaan di bawah barutan berita dalam talian. News Straits Times mengenai stokin tertera kalimat Allah. Sementara itu, orang ramai yang mengetahui identiti lelaki terbabit dilihat menunggu di luar sebuah kondominium yang menjadi tempat tinggal individu terbabit. Ia sekaligus menyebabkan kondominium itu turut tular di media sosial. Dalam video yang tular itu juga kedengaran suara orang bercakap mengatakan bahawa dia tidak dapat menerima perbuatan lelaki itu walaupun individu terbabit sudah meminta maaf. Menerusi satu lagi hantaran di media sosial tidak lama selepas hantaran pertamanya, lelaki itu memuat naik permohonan maaf kepada umat Islam atas segala komen dan apa yang ditulisnya. Beliau juga mengaku sebagai seorang mu'alaf yang baru 2 tahun memeluk Islam dan masih perlu belajar banyak perkara berkaitan agama itu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu. Lelaki itu sudah dipanggil ke Balai Polis untuk pertanyaan awal dan kes disiasat mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia SKMM 1998. Apa sudah sebut jadi bila benda ni diminta maaf balik-balik, jadi isunya bagus kita memaki semua. Makilah bangsa orang lain, agama orang lain, biar bagadu lah. So kita balik-balik minta maaf. Bapak cakap saya tidak betul punya otak. Okey. Lepas tu bilang kena baik. Saya mau tanya dia, apa masalah dia sama orang Islam? Apa masalah dia sama Allah? Apa masalah dia sama Nabi? Saya mau tahu apa masalah dia sama dua itu sih. Kalau kami apa ini masalah dia? Kami sebenarnya saya ini berkawan sama semua dan Muslim. Ya, saya punya kawan banyak. Tidak ada yang begini macam dia. Dia ada macam dia. Saya punya kawan ni ada sini non Muslim. Baiklah, kau gambar macam anakmu yang salah. Orang pula yang kau gambar, anakmu kau gambar. Gaya. Anak yang salah orang yang digambar. Mana lagi saya mulut. Cik, kari tu cik. Pihak berkuasa, kilang yang terbabit dengan kontroversi pengedaran stok yang tertera tulisan Allah menutup operasinya bermula 20 Mac. Penutupan kilang terletak di kawasan perindustrian Sri Gading di Batu Pahat dilakukan sehari selepas pihak pengurusan mengeluarkan kenyataan terhadap kebimbangan mengenai kebocoran data peribadi pegawai di syarikatnya serta ancaman mahu membakar premis itu. Notis penutupan itu dimaklumkan menerusi memo yang ditampal di pintu utama tanpa memaklumkan bila pengoperasian semula syarikat itu akan disambung. Bagaimanapun penutupan itu dipercayai untuk meredakan keadaan serta keselamatan pekerjanya selepas menerima tekanan serta desakan supaya membuat permohonan maaf secara terbuka atas tindakan dilakukannya. Tinjauan di lokasi mendapati kilang yang terbabit dalam aktiviti bungkusan dan pengedaran sunyi sepi akibat penutupan dalam satu tempoh yang akan diumumkan kelak. Menerusi hantaran di aplikasi X, baginda menegaskan kalimah Allah adalah kalimah suci yang sangat tinggi di hati umat Islam. Sehubungan itu, isu penjualan stokin tertera kalimah Allah tidak boleh dipandang remeh dan diharap tidak mengganggu-gugat keharmonian negara. Pada 13 Mac lalu, tular di media sosial stokin kalimah Allah yang dijual di KK Mart Bandar Sunway selepas gambar produk itu dimuat naik pengguna.
Situasi itu telah menyebabkan polemik berterusan hingga banyak pihak termasuk pemuda UMNO menggesa supaya rangkaian KK Mart diboikot. Bagaimanapun tindakan itu dikritik MCA yang menyifatkan ia langkah yang terlalu agresif. KK Mart menerusi sidang medianya membuat permohonan maaf berhubung video dan gambar tular berkaitan penjualan stoken berjenama Mirano Sok yang tertera kalimah Allah di 3 cawangan kedainya. Pengendali rangkaian kedai serba nikah itu turut meminta supaya tidak memboikot perniagaan mereka dan jualan stokin itu telah dihentikan serta-merta. Sementara itu, pemuda UMNO menggesa rakyat untuk terus memboikot kedai rangkaian serba nikah KK Mart yang terpalit kontroversi penjualan stoken bertulis kalimah Allah. Ketuanya Dr. Muhammad Kamal Saleh berkata, kempen itu dijalankan bagi memberi pengajaran keras kepada semua pihak yang sewenang-wenangnya memperlekehkan isu agama dan bangsa di negara ini. Menerusi hantaran di Facebooknya, beliau turut menyindir pihak yang menggesa agar tindakan memboikot rangkaian pasar raya itu dihentikan. Tambah ahli Parlimen Jasin itu, prinsip UMNO jelas mempertahankan Islam, bumi putera, Raja-Raja Melayu dan ia tidak pernah berubah dari dulu sehingga kini. Mengulas lanjut, beliau turut menyifatkan bahawa permohonan maaf tidak cukup untuk menyelesaikan segala-galanya, memandangkan ia adalah isu yang serius dan memberi impak besar. Muhammad Akmal juga memberi amaran pemuda UMNO akan memulakan boikot lebih kuat terhadap KK Supermart sekiranya pengurusan kedai serba nikah itu gagal mematuhi tuntutan pergerakan tersebut. Terdahulu, pemuda UMNO memberi tempoh 2 hari kepada pengurusan KK Supermart untuk memasang kayu rentan permohonan maaf di kesemua 881 cawangan kedai serba nikah itu di seluruh negara. Bagaimanapun, terdapat beberapa pihak termasuk naib pengerusi DAP Ngakoming menggesa Muhammad Akmal menghentikan kempen itu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu mendakwa tindakan pemimpin terbabit bersifat menghasut sentimen perkauman dan agama sekaligus boleh memberi kesan kepada UMNO. Selain masalah kaos kaki bertuliskan Allah, di Malaysia juga sedang heboh wanita yang memprotes suara Bilal di masjid. Wanita ini akhirnya ditangkap oleh polisi. Yuk kita simak videonya. Mahkamah Magistrate mengarahkan wanita yang didakwa memasuki ruang solat lelaki dan mengeluarkan ungkapan kurang sopan di Masjid Jami' Ar-Rahman dekat Batu Feringgi diarah menjalani pemerhatian psikiatri selama sebulan. Perintah itu dikeluarkan Magistrate Nadratun Naim Muhammad Saidi terhadap Sofia Abdul Majid 65 tahun apabila tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan kepadanya oleh jurubahasa. Terdahulu, Sofia turut mencetuskan suasana kecoh ketika dia dalam keadaan tangan bergari cuba menendang kamera juru gambar NSTP Mikael Ong sebanyak 2 kali dalam perjalanan menuju ke kamar mahkamah. Mengikut pertuduhan, wanita terbabit didakwa membuat pernyataan zahir di Masjid Jami' Ar-Rahman Batu Feringgi dengan menyatakan bahawa imam dan Bilal di masjid tersebut membaca Al-Quran seperti anjing menyalak dan dirasuk hantu. Dia dituduh melakukan kesalahan itu pada 12 Mac lalu kira-kira jam 10 malam dengan niat sengaja untuk melukakan perasaan keagamaan individu tersebut. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa, Sofia tidak menjawab sama ada dia memahami atau tidak, sebaliknya menyifatkan semua kandungannya sebagai tidak benar. Kes ditangguh sehingga 19 April ini untuk menunggu laporan psikiatri. Kejadian seorang wanita mendakwa suara Bilal di sebuah masjid di Georgetown, Pulau Pinang telah mengganggu keciranan di situ. Menurut pengerusi karya Masjid Jami' Ar-Rahman Batu Feringgi, kejadian itu berlaku pada 12 Mac lalu sekitar jam 10 malam. Difahamkan wanita berkenaan dengan pakaian tidak menutup aurat terdahulu telah datang ke dalam masjid dan bertanya kepada seorang jemaah mengapa suara bacaan Bilal serta imam terlalu kuat sehingga mengganggu keciranan. Menurut Ismail selaku pengerusi masjid, dia tidak mahu memanjangkan hal berkenaan. Namun apabila insiden itu tular di media sosial, pihak pengurusan masjid terpaksa membuat laporan polis bagi mengelak sebarang kejadian daripada berulang. Mengulas lanjut, kata Ismail, ia adalah kali ketiga wanita berkenaan meluahkan rasa tidak puas hatinya yang mana 2 kali sebelum ini dilakukan menerusi kiriman surat kepada siap masjid.
Wanita terbabit mendakwa laungan azan subuh di masjid itu telah mengganggu jiran yang sedang tidur. Bagaimanapun, tiada laporan polis dibuat ketika itu dan pihak masjid sudah memastikan penggunaan pembesar suara tidak mengganggu kejiranan. Menurut Ismail, pada hari kejadian, dia mendapati wanita terbabit seakan-akan mempunyai masalah kesihatan berkaitan mental dan kerana itulah laporan polis tidak dibuat. Sehinggalah ia tular di media sosial, barulah laporan polis dibuat. Menurut Ismail, dia juga turut dihubungi oleh kakak kepada wanita itu dan wanita itu mendakwa adiknya sebelum ini seorang yang taat kepada agama dan sering menajak individu bagi menunaikan umrah. Dia kemudiannya menetap di London sebelum mengalami gangguan kesihatan mental sebaik pulang ke tanah air. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Razlam Abdul Hamid mengesahkan telah menerima laporan berhubung kejadian. Laporan dibuat pada 15 Mac lalu di Balai Polis Batu Feringgi dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan. Begitulah isu perkauman dan agama yang kini sedang memanas di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.